Zabur dan Injil. Mana kita tengok lagi? Kerana kitab-kitab ini telah hilang. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil telah pun hilang di telang zaman. Tidak ada orang-orang yang kedian ni yang pernah melihat. Dakwaan orang Israel mengatakan ada Taurat yang mereka pernah lihat, semua ni adalah karut belaka. Kerana Taurat yang didakwa oleh orang Israel ini Taurat yang bukan turun daripada langit. Mereka beritahu 7 rukun solat jenazah. Yang pertama takbir, yang kedua niat, yang ketiga baca Fatihah, yang keempat takbir, yang kelima selawat. Nampak? Yang keenam takbir. Yang ketujuh apa benda ni? Membaca doa bagi mayat, kemudian takbir dan salam. Sebab tu setengah ulama takbir 4 kali dia bilang saja. Dia tak bilang 4. Senang je. Takbir Allah, aku semayangkan mayat ini 4 takbir fardu. Akbar, baca Fatihah. Habis Fatihah Allahu Akbar, dah yang niat apa-apa. Baca selawat paling kurang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu takbir pula. Lepas tu baca doa bagi mayat paling kurang Allahumma ighfir lahu. Lepas tu takbir pula, tak wajib doa apa dah, terus salam. Soalan seterusnya, adakah boleh kita ambil gambar syaitan yang diletak pada beg? Mana pula dia ni? Dia tanya nak ambil gambar syaitan yang ada di beg. Beg ni gambar syaitan. Beg ni boleh tak saya letakkan ayat Quran? Ayat Quran nak letak di beg, tengok-tengok tepat lah nak letak. Bila letak di beg ni dia kena tindih. Jadi jangan letak di beg. Letak pada tempat yang kita tak tindih, tak apa. Lasi pintu rumah kita di atas tu tulis ayat Quran, tak apa, dia duduk di atas. Tapi kalau duduk bawah ayat Quran, anak kita main kecing mari apa, biar padang-padang patut dengan tempat dia. Beg kita terbuat ayat Quran di beg, lepas tu nak pergi jalan mana-mana orang jirik, orang duduk bawah. Adakah dapat pahala kalau kita aminkan doa yang dibaca dalam TV atau dalam CD? Dapat pahala. Tak ada masalah, dapat pahala. Dalam TV tu orang baca doa, kita duduk tengok TV, amin, boleh. Masa saya niat itikaf dalam masjid, masa sedang solat sebab baru teringat tidak niat itikaf lagi. Bolehkah saya niat itikaf dalam masjid masa sedang solat sebab kan baru teringat tidak niat itikaf lagi? Jawabnya boleh. Tengah-tengah maknanya dengar tu imam baca surah, kita pun niat itikaf. Faham? Jawabnya sah. Yang tak boleh kita niat dalam niat semayang, dosa. Dalam takbir Allah saja aku semayang fardu maghrib, dia niat itikaf selalu dalam masjid ini. Tak boleh. Boleh tak saya ambil air semayang basuh mulut sekali dengan hidung dan kepala sekali dengan telinga, mengikut Ustaz Johari dalam CD-nya bertajuk Sifat Wuduk Nabi SAW. Baik. Jawabnya, sunat kita ambil wuduk bila kita basuh hidung, kita basuh mulut, ada 2 kaifiat. Kaifiat yang pertama, kita cebok air, kita buat masuk air dalam mulut dan hak lebih pun dalam hidung. Faham? Ataupun kita basuh mulut dulu 2-3 kali, habis selesai mulut baru hidung pula 3 kali. Ni yang terkenal sekali. Kemudian kita nak basuh kepala, sunat kita basuh 3 kali basuh. Kemudian kita basuh telinga 3 kali pula. Cuma satu kaul dalam mazhab Hambali, bila kita basuh kepala, air basuh kepala itulah basuh telinga. Faham? Air basuh kepala itulah hak basuh telinga. Jadi hak amalan jumhur ulama, air basuh kepala suku 3 kali, sapu telinga pun 3 kali suku pula. Hak dalam CD ni bukan hak jumhur ulama. Ni cenderung pada pandangan orang-orang ni Saudi Arabia. Hukum letak gambar pering kecil dalam bilik atau atas almari, adakah malaikat rahmat tidak masuk dalam rumah? Ya, pada zahirnya jangan kita hiaskan dinding-dinding rumah, sama ada dinding tu bilik ataupun ruang tamu, dengan gambar benda-benda yang bernyawa. Bolehkah isteri membetulkan bacaan suami yang tersilap dan solat semasa solat bersama? Menurut setengah ulama, jikalau tidak didengar akan suara isteri itu oleh orang yang lain melainkan suaminya,
bolehlah ditegur akan kesilapan bacaan tersebut. Suami dia tak ingat, nampak? Baca Fatihah tak ingat, nak ma senyap, nak kata maliki tak ingat. Bini belakang maliki yaumiddin, suami pun maliki yaumiddin, boleh. Yang tak bolehnya semayang ramai, terimang sini lekat, atas ni orang puang, innal ladzi tak, tu tak boleh. Boleh tak ceritakan tentang Imam Mahdi dan Dajjal? Kalau cerita 2 jam setengah, jadi sebut pendek sudahlah. Siapa masa kita sebut panjang. Imam Mahdi sebut dalam hadis-hadis yang sahih, iaitu pemimpin umat Islam yang akan memimpin seluruh umat Islam satu dunia ni, itu berperang dengan tentera Yahudi. Sekarang ni banyak kumpulan-kumpulan Islam di Palestin saja lebih daripada 10 puak mujahidin yang daripada jemaah yang berlainan, semuanya berperang dengan Israel. Tapi bila Imam Mahdi muncul, semua umat Islam seluruh dunia di bawah dia seorang sahaja dan berperang dengan Israel, maka kalah Israel. Faham? Dah bila tubik? Wallahu a'lam. Faham? Dah semara nak tubik Imam Mahdi ke mana kita lock lu Israel? Jangan. Faham? Teruskan perjuangan. Jangan main lock gitu. Sekadar kemampuan kita. Bila tubik Imam Mahdi sama bimbang. Ni duduk sibuk Imam Mahdi akan tubik tahun sekian, bodoh belaka. Nak benda? Orang tak suruh buat tu. Takat ni ada pemimpin-pemimpin umat Islam, kita pakat taat. Kita pakat tolong. Hak ada. Dan tubik Imam Mahdi dia habis, ulama-ulama duduk bawah dia belaka. Dan Dajjal ni makhluk Allah yang sangat jahat, dia menyesatkan orang. Adakah Syiah itu sesat dan kafir? Jadi ulama-ulama berkata ada Syiah yang kafir, ada Syiah yang fasik. Itu ya kita jawab. Yang kafir ni yang itikad-itikad yang mengarut, rosak akidah ni. Yang fasik ni yang menolak hadis-hadis sahih. Nampak? Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, kerana tak sesuai dengan pandangan mereka itu. Sah tak solat bila kita bersolat di dalam jemaah Syiah? Jikalau mereka atau imam itu maknanya melakukan perkara-perkara yang memang membatalkan sembahyang, maka tak sah kita ikut. Tapi kalau imam tu orang Syiah, dia tidak mengamalkan, dia tak rosak akidah, tak kafir, dan dia tidak melakukan dalam amalan sembahyang perkara yang membatalkan sembahyang, maka sah kita ikut. Pada masa saya tiada di Kedah, bekerja lakukan kesilapan dengan jual barangan dengan harga yang lebih murah pada pelanggan, walaupun saya telah beritahu tentang harga yang sepatut. Apakah tindakan yang perlu saya ambil terhadapnya? Macam mana dengan kerugian yang saya tanggung? Lepas dia ambil keputusan berhenti kerja. Macam mana dengan gajinya? Sebab dia belum pun sebulan dia bekerja. Orang kerja baru jual kedai, baru seminggu kerja, 7 hari baru kerja. Barang hak patutnya 180, dia pergi jual 150, rugi 30. Salah jual. Atau barang tu patut 500, pergi jual 200, rugi 300. Jawabnya, bila dia marah, budak tu berhenti kerja. Lepas tu nak tanya gaji budak ni lagu mana? Gaji ni wajib kena bayar. Faham? Gaji wajib kena bayar. Berapa sehari dia kerja? 10 jam sehari, 7 hari, 70 jam wajib bayar. Ni kat kawan berhenti kerja, tak cari dah pekerja dia, kena gata duit orang. Nabi sebut di zaman dulu kala, zaman Bani Israel, seorang laki-laki yang sangat amanah. Kambing orang tinggal kat dia, dia bela sampai beranak cucu, dan dipulangkan balik bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun selepas tu. Seseng dia ambil. Orang jujur. Ni kak maknanya kita berhenti kerja kak, pekerja tak ambil gaji, beres buat senyap tak ke? Kenapa tak? Suka ni makan orang gitu. Kawan ni kau orang tinggal kambing, tinggal kambing 2 ekor, tuang dia tinggal, dia siang tengok tinggal, itu belum bela. Bila bela jadi beranak, berpuluh-puluh tahun, jadi beribu-ribu ekor. Jadi tuang ni satu hari tua dah mari cari kambing dia, dia pulang balik hak 1000 ekor tu, seseng dah ambil upah. Hak tuang pula jahatnya, ambil semua, tak tinggal separuh. Faham tak? Patut tinggal separuh. Ambil munah 100 ekor, kita 600, boleh tahan kira.
Tapi nak khabar jujur je.